أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dan dipelihara oleh Allah Taala dalam keadaan yang sejahtera. Pada hari ini bertemu kita lagi dalam My Quran Time, yang mana ini adalah sesi ulang kaji yang akan kita meneroka, mengkaji, meneliti daripada halaman 430 hingga halaman yang ke-435 yang telah kita lalui, dan kita akan adakan sedikit ulang kaji kita pada hari ini. Seperti biasa, saya tidak keseorangan pada hari ini tuan-puan. Bersama dengan saya, qari kita pada hari ini adalah Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Tak nampak senyum ni. Tak nampak senyum hari ini. Baik. Bersama dengan kita juga pada hari ini adalah tetamu istimewa kita yang akan bersama-sama mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, iaitu Ustaz Muhammad Ridwan Tan bin Abdullah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Muhammad Ridwan ini adalah seorang eksekutif dakwah syariah dan dakwah di Wakaf An-Nur Corporation, yang mana kita akan berkenalan dan kita akan berkongsi dengan lebih lanjut bersama dengan beliau dalam sesi kita pada hari ini insya-Allah. Dan kita akan meneruskan ulang kaji kita bermula dengan ayat yang ataupun bermula dengan halaman pada 430. Tapi sebelum tu, mari sama-sama kita bacakan dahulu doa sebelum kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan bagi juga memberkati dan mencambahkan lagi pengajian kita mengenai tentang ayat-ayat Allah ini, tuan-puan, mari sama-sama kita kongsikan di dalam Facebook, kita siarkan, kita sebarkan pengajian kita ini. Mudah-mudahan lebih ramai mendapat manfaat. Dan pada halaman yang 430 ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah penduduk ataupun kaum Sabak. Bagaimana kisah mengenai tentangnya? Mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita, bermula ayat 15 hingga ke ayat 16 insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Madya Dr. Ahmad Sanusi, Teman Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM, selaku pentadabbur kita pada hari ini, dan juga tetamu kita, ilmuwan kita jauh dari JDT. Betul JDT, betul. Masya-Allah. Kita bawakan daripada Johor, dari JDT Waqaf An-Nur, Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Ridwan Tan Abdullah. Terima kasih banyak Ustaz jauh berkelana singgah ke teratak My Quran Time pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan tak lupa pada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Barangkali pada hari ini ada yang buat kenduri, perkahwinan ke apa, hati-hati, SOP kita kena jaga. Kami kat sini pun jaga SOP ni, tengok ni.
Lemas nak baca ni tapi tak apa. Kita baca juga Al-Quran sama-sama, kita nak dengar juga suara tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang berada di rumah atau di mana juga berada. Kita baca terlebih dahulu 2 ayat, ayat 15 dan 16. Surah Saba, muka surat 430. Jom baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-15 Allah Ta'ala menyatakan sungguh bagi kaum Sabak itu ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka. Mereka itu mempunyai 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka dikatakan kepada mereka, makanlah olehmu rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu dan bersyukurlah. Jadi di sini tuan-puan kalau masih lagi ingat, sebenarnya perbincangan kita pada halaman 430 dalam ayat yang ke-15 ini Allah Ta'ala menceritakan kepada penduduk Quraisy sebenarnya, iaitu ayat ini diturunkan memberikan kepada mereka gambaran bagaimana penduduk kaum Sabak ini diberikan kemewahan. Tetapi apabila mereka diajak untuk bersyukur, mereka tidak bersyukur, bahkan mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seakan-akan membandingkan kaum Sabak diberikan kemewahan tetapi mereka tidak bersyukur, sedangkan kisah sebelum itu, kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud diberikan juga kemewahan tetapi mereka kembali dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, hari ini kita akan tadabbur mengenai tentang ayat yang ke-15 dan 16 ini bersama Ustaz Ridwan kita. Boleh Ustaz Boleh. Mengenai tentang konsep syukur itu sendiri dan pengalaman. Kalau Ustaz tengok di sini bagaimana ayat ini diturunkan kepada Quraisy agar mereka menerima Islam. Jadi kalau boleh saya tanya mengenai tentang pengalaman keislaman ataupun bagaimana Ustaz menerima tentang hidayah Islam itu sendiri dan bagaimana sebenarnya kaedah bersyukur yang dianjurkan oleh Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Prof ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terutama sekali pertanyaan Prof mengenai bagaimana saya menerima hidayah. Sebenarnya saya memeluk agama Islam lebih kurang 11 tahun yang lepas. Prof. Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memeluk tempoh untuk memeluk Islam itu dia sebenarnya adalah merupakan salah satu proses yang mengambil masa lebih kurang 7 tahun. Sehingga akhirnya memeluk agama Islam. Dan
dan sejak daripada memeluk agama Islam direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk kita pergi belajar, ya untuk kita sentiasa berada di suasana yang baik, ya bersama orang-orang yang baik, bersama dengan alim ulama. Alhamdulillah. So itu antara satu nikmat yang dan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Jadi bagi diri saya, nikmat yang paling besar yang dapat saya ataupun kami rasai adalah sebenarnya iaitu Islam dan juga iman itu sendiri. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Ya, nikmat boleh datang daripada berbagai bentuk, daripada rezeki, daripada segi kewangan, kebendaan dan juga sebagainya. Tetapi nikmat yang paling besar adalah Islam dan juga iman. Kenapa saya teringat kembali apabila pertama kali saya memasuki masjid, dibawa oleh seorang sahabat untuk memasuki masjid. Kemudiannya kali pertama saya menunaikan solat, kali pertama saya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu saya merasai satu ketenangan yang tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Itulah ketenangan. Bermula daripada saat itu saya nekat, saya ingin merubah hidup saya. Saya ingin mempelajari Islam dengan bersungguh-sungguh yang akhirnya membawa kepada hari ini. Itu adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Dan cara untuk menzahirkan nikmat dan juga rezeki, kalau kita rujuk pada surah Sabah ayat 15 dan juga 16, di sini Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala dia merujuk kepada buah-buahan rezeki daripada segi makanan, kebun, tanaman dan sebagainya. Tapi itu juga adalah nikmat. Apa sahaja nikmat, sebab segala perkara yang kita terima itu adalah nikmat dan rezeki daripada Allah. Jadi untuk kita menzahirkan diri dengan rasa bersyukur itu ialah dengan kita menzahirkan diri kita sebagai hamba Allah. Kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 pun firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. So jadi beribadah kepada Allah ini, segala perkara yang kita lakukan dalam hidup kita itu adalah ibadah. Ibadah belaka. Kerana segala perkara termasuklah kita bekerja, bertugas yang hakiki bersama dengan ahli keluarga dan juga sebagainya. Semua itu atas perintah Allah. Kita lakukan atas perintah Allah dan kerana Allah. Dan juga yang paling utama untuk menzahirkan diri kita itu sebagai seorang hamba Allah adalah dengan cara menunaikan solat juga. Dengan menunaikan solat. Kerana dengan menunaikan solat itu tanda ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat balik pada awal surah Sabah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah ataupun sejarah keluarga Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Firman Allah kata, bekerjalah hai keluarga Daud dan bersyukur. Maksudnya semakin banyak nikmat yang kita dapat, semakin kuat kita bekerja, semakin kuat kita bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kepada pada peristiwa Fathul Mekah, pembukaan Mekah pun, Rasulullah SAW memasuki Mekah bersama dengan beribu-ribu para sahabat, tetapi Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Mekah dengan keadaan menundukkan pandangan. Masya-Allah. Wallahu taala alam. Masya-Allah, masya-Allah. Tadabbur yang sangat menarik daripada Ustaz Ridwan kita menceritakan sebenarnya betul ya Ustaz Tarmizi, kita yang daripada awal telah menerima Islam ni kadang-kadang tak rasa sangat nikmat keislaman itu. Tapi Ustaz Ridwan yang mempunyai background yang mungkin ahli keluarga bukan daripada kalangan bukan Islam, bila peluk Islam tu terasa ketenangan tu Ustaz. Masya-Allah. Dan kaedah bersyukur seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz tadi adalah dengan kita semakin kita banyak dikurniakan nikmat kepada Allah Ta'ala, kita bekerja dan kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu antara pengajaran yang menarik yang kita boleh perolehi daripada halaman ke-430. Manakala dalam halaman yang ke-431, Allah Ta'ala pada hakikatnya berdialog, memberikan penjelasan, melakukan macam soal jawab. Ada banyak kul di sini, kul mayyarzukukum, kul aruni, kul ni semua adalah seakan-akan Allah berdialog ataupun meminta Rasulullah bercakap dengan orang Quraisy mengenai tentang apa yang mereka ragukan terhadap agama Allah itu sendiri. Jadi sebelum kita tadabbur mengenai tentang ayat yang
halaman 431. Mari sama-sama kita tekuni ayat daripada 27 hingga 28 dan kita bertadabbur mengenai tentang ayat tersebut insya-Allah. Silakan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Prof. Bagi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Prof ya, dan Ustaz ya, dalam ayat ini banyak qul, qul ada qala wa qala kan. Dan kita nak mula ayat yang ke-27 ni pun dengan qul juga. Betul. Jadi hati-hati bila kita mula dengan qul, jangan kita tertukar dengan kaf jadi kul. Ustaz Prof. Betul. Ini qaf ni qul. Jadi kena hati-hati, qaf dia duduk pangkal lidah kan, dia dekat belakang. Di dekat dengan anak tekak kan. Jadi kena hati-hati. Kita baca sama-sama ayat yang ke-27 dan juga 28 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, pada ayat yang ke-28 Allah Taala berfirman, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi kalau setelah Allah Taala bagikan contoh tentang kaum Sabak, Allah Taala berdialog pula dengan kaum Quraisy bahawa Rasulullah ini, Muhammad ini adalah pemberi berita gembira dan ancaman kepada mereka yang kufur, seakan-akan ini menunjukkan Allah Taala memberikan hidayah itu kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Jadi ini sebenarnya menarik untuk kita hayati bersama dengan Ustaz Ridwan kita, bagaimana sebenarnya Ustaz dialog ataupun dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah kepada seluruh manusia seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih yang berbahagia Prof. Baik, insya-Allah tapi sebagai pengenalan, saya terlibat dalam usaha dakwah Prof Ustaz. Lebih kurang 9 tahun. 9 tahun. Ya, 9 tahun. Sejak daripada awal pengislaman saya. Pada awal pengislaman itu saya lebih pada menyantuni golongan mu'alaf selama beberapa tahun yang pertama. Akhirnya daripada golongan mu'alaf beralih ke berhadapan dengan golongan non-Muslim. Alhamdulillah, sehingga hari ini tidak kurang daripada 100 mu'alaf yang telah bersyahadah. Masya-Allah. 100 orang Ustaz Jadi daripada pengalaman ini, apabila berhadapan dengan non-Muslim, sebenarnya kita banyak menggunakan pelbagai kaedah dakwah yang diadakan, tetapi akhirnya dia akan datang ke satu kaedah atau satu metodologi, iaitu dengan cara berhujah. Jikalau kita lihat pada surah Saba, muka surat 431 ini, banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala mengulang kalimah qul, kata perintah, katakanlah wahai Muhammad, kan? Qul itu menunjukkan bahawa itu berhujah.
Jadi dalam saya berhujah kalau kita lihat sini ya, perintah Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah pada orang-orang Quraisy ataupun orang-orang musyrikin. Jadi kalau kita dalam pengalaman kita berdakwah itu, kita banyak berhujah bersama dengan golongan non-muslim. Tapi hujah itu hujah dengan cara yang baik, dengan hujah cara yang berhikmah. Kalau kita lihat pada surah An-Nahl ayat 125, di mana di dalam Al-Quran satu-satunya ayat yang Allah menerangkan kaedah untuk menyampaikan, metodologi untuk menyampaikan dakwah. Itu 3 cara yang utama. Itu yang pertama, menyampaikan dakwah dengan cara berhikmah. Yang kedua adalah melalui nasihat yang baik, pengajaran yang baik. Yang ketiga adalah dengan berhujah ataupun berdebat, bukan berdebat, berhujah, memberikan pengajaran, berhujah dengan cara yang baik. Jadi semasa dalam menyampaikan dakwah kepada, menerangkan berkaitan dengan Islam kepada sahabat-sahabat yang bukan Islam kita, kami ataupun saya banyak menggunakan kaedah untuk membuat seseorang itu berfikir tentang apa? Berfikir tentang tujuan hidup. Hakikat penciptaan diri kita, iaitu hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Apakah Tuhan itu wujud ataupun tidak? Kita belum lagi berbincang ya, siapa yang mana itu Tuhan yang benar, tetapi kita membuatkan seseorang itu berfikir apakah Tuhan itu wujud. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita manusia ni satu perkara yang tidak ada pada makhluk lain, iaitu akal. Dan barang siapa mempunyai akal yang sihat, jikalau kita menggunakan akal kita untuk mencari Tuhan, nescaya satu-satunya Tuhan yang akan kita jumpa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Maknanya Ustaz di sini, Ustaz berdasarkan pengalaman itu berdialog dengan Muslim dan non-Muslim itu, salah satu perkara yang ditekankan adalah mengenai tentang bagaimana berdialog dan mengajak mereka berfikir. Mengajak mereka berfikir ini sebenarnya adalah perkara yang akan kita bincangkan lagi dalam halaman yang ke-432, bagaimana sebenarnya nanti bila mana mereka telah ditentukan tentang kedudukan mereka di syurga dan neraka, ataupun pada hari kiamat nanti mereka sendiri sebenarnya sesama mereka berbalah. Dan itulah pada hakikatnya bagaimana Allah Ta'ala mengajak kita daripada di dunia lagi agar berfikir seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Ridwan tadi tentang bagaimana nanti, kenapa manusia ini dijadikan dan apakah tujuan mereka dijadikan. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu sebentar insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, dapatkan yang original itu Abang-Abang Raihan, nasyid daripada Abang-Abang Raihan. Iman ini hari ini bersama dengan kita, Allahu Akbar kan, kita rasa bertuah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ridwan yang kembali kepada fitrah kan. Allahu Akbar, satu benda yang sangat besar dalam kehidupan kita Ustaz. Iman. Bagaimanakah kalau tak ada iman, bagaimana menjadi Allah yang menjadi hamba yang bertakwa. Betul. Jadi mudah-mudahan Ustaz, Prof, Ustaz, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya, ibu-ibu ayah-ayah, moga-moga iman dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam hidup kita dan diri kita senantiasa mekar, segar, bugar, menghiasi dan memandu kehidupan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Sebenarnya Ustaz Tarmizi saya tunggu Ustaz tarik tadi. Saya memang harap part yang Ustaz tarik tadi, tapi tak tarik tak apalah. Tarik diri je. Tarik diri. Baik. Jadi kita akan teruskan lagi tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, pengajian kita, perbincangan kita. Tadi Ustaz Tarmizi menceritakan tentang keimanan. Kalau sebelum tu Ustaz Ridwan menceritakan bagaimana dialog
penghujahan bersama dengan mungkin golongan yang baru menerima dakwah non-Muslim dan sebagainya, maka dalam halaman yang ke-432 kita tengok nanti bagaimana sebenarnya nanti pada hari kiamat golongan kafir ni sendiri bertelagah sesama mereka sedangkan mereka telah diberikan penghujahan di dunia. Sebelum perbincangan lanjut mengenai ayat yang ke-33, kita dengarkan dahulu dan baca sama-sama ayat yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Prof. Yang bahagia Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat Al-Quran. Kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-33 Ustaz ya. Betul. Ayat yang ke-33 agak panjang. Mari kita cuba baca dengan bacaan murattal jiharkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita perhatikan pada halaman 432 ini, bagaimana sebenarnya kalau sebelum ini Allah Ta'ala telah mendatangkan hujah kepada mereka. Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka bahawa Rasul ini adalah utusan untuk semua dan Allah Ta'ala berhujah dengan mereka. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka, kamu akan bertelagah sesama kamu. Kamu sendiri akan mengatakan, kamulah menyebabkan kami tidak beriman, kamulah menyebabkan kami tidak beriman, sedangkan dakwah keimanan itu telah disampaikan kepada mereka. Dalam perbincangan sebelum ini tadi kita telah menyatakan tentang penghujahan, bagaimana pengalaman Ustaz Ridwan sendiri, bagaimana beliau berhujah Ustaz dengan kumpulan dakwah yang terbuka, yang muallaf, yang non-muslim dan sebagainya. Bagaimana Ustaz boleh ceritakan pengalaman tadi tentang penghujahan bersama dengan mereka ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebenarnya hujah itu bukanlah kita berdebat. Ya, betul. Bukanlah kita berdebat. Berhujah itu dia umpama kita berbincang, kita menyampaikan perkara yang baik, dan intipati dia utama seperti yang disebutkan awal tadi adalah membuatkan seseorang itu berfikir. Jadi antara hujah-hujah yang biasa disampaikan adalah kita membuktikan tentang kewujudan Tuhan. Apakah Tuhan itu wujud? Adakah alam semesta ini, manusia, binatang, alam segalanya, apa yang ada di langit dan di bumi, adakah ianya wujud secara semula jadi, dia ada secara kebetulan, ataupun dicipta oleh sesuatu kuasa yang lain? Jadi itu yang kita bincangkan. Dan akhirnya ya, kita mendapat satu kesimpulan bahawa tidak mungkin segala apa yang ada di dalam alam semesta ini dia boleh terjadi dengan secara kebetulan. Pasti ada suatu kuasa yang menciptanya. Kalau kita lihat sekecil-sekecil perkara pun seperti zarah, atom, proton, neutron dan sebagainya, dia tidak boleh ada sendiri, pasti ada yang menciptakannya. Kebiasaannya saya juga akan memberikan satu analogi yang sangat-sangat ringkas Ustaz, iaitu berkaitan dengan telur ayam. Telur ayam. Biasanya
semalam pun saya ada sampaikan satu dakwah dan alhamdulillah ada beliau bersyahadah. Subhanallah. Analogi yang sangat mudah, iaitu ibu ayam dan telur ayam, mana yang ada dahulu? Jadi biasanya orang akan jawab, ada orang yang jawab telur ayam ada dulu, ada orang yang jawab ibu ayam ada dulu, kan? Kalau semalam tu dia jawab ibu ayam lah ada dulu. Lepas tu ibu ayam datang daripada mana? Sudah. Ibu ayam datang daripada telur. Jadi kalau macam tu telur yang ada dulu. Kan? Telur datang daripada mana? Daripada habis ibu. Dah Tak habis-habis, kan? Saintis tak mampu nak jawab. Satu soalan yang sampai kiamat, kalau kita nak gunakan akal kita, sampai kiamat pun kita tak akan jawab soalan ni. Melainkan kita datang kepada satu kesimpulan bahawa ada suatu kuasa yang menciptakannya. Semudah telur ayam, apatah lagi perkara lain yang lagi besar. Itu antara hujah yang kita sampaikan. Apabila kita sudah dapat membuktikan bahawa Tuhan itu wujud, jadi kita lihat pula siapa itu Tuhan. Jadi daripada situ kita berbincang tentang sifat-sifat yang sepatutnya ada pada Tuhan, atau sifat-sifat yang ada pada Tuhan, seperti Tuhan itu mestilah tunggal, Tuhan itu tak boleh dua, Tuhan itu tak boleh tiga, ya. Sifat Tuhan mestilah esa, Tuhan pastilah tidak terikat dengan ruang dan juga waktu. Sebab ruang dan juga waktu itu adalah satu makhluk, suatu benda yang boleh dimanipulasi. Di situlah datangnya sifat Allah yang qidam dan juga baqa dan juga sebagainya. Jadi daripada situ kita akan jumpa satu-satunya Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ataupun kriteria yang sepatutnya menjadi sebagai Tuhan adalah Allah sahaja. Sebab itu kita katakan bahawa jikalau kita menggunakan akal kita yang sihat untuk mencari Tuhan, nescaya kita akan jumpa Allah. Kemudian baru kita berhujah tentang Rasul pula. Kemudian kita masuk ke Al-Quran satu persatu. Masya-Allah, menarik sekali perbincangan Ustaz mengenai tentang bagaimana penghujahan yang diberikan kepada orang-orang yang berfikir. Sebenarnya manusia ini sekiranya diberikan penghujahan kepada mereka, sepatutnya mereka boleh menerimanya, ataupun secara rasionalnya penghujahan yang dibawakan dalam Al-Quran itu adalah satu perkara yang boleh diterima, melainkan sebenarnya perkara ini sebenarnya disebutkan juga dalam sirah, apa yang didapati oleh Al-Walid Ibn Mughirah, apa yang didapati oleh Abu Jahal, apa yang didapati oleh Utbah Ibn Rabi'ah. Sebenarnya mereka mendapati Al-Quran ini adalah benar, tetapi apabila ditanya oleh anak buah mereka, saya teringat satu kisah yang mana anak buah Abu Jahal sendiri tanya kepada Abu Jahal, dia kata hal kana Muhammadan aminan, dia kata apakah wahai Abu Jahal engkau dapati Muhammad ini bukan seorang yang benar? Lalu Abu Jahal kata, aku tidak pernah mendapati apa yang diungkapkan oleh Muhammad itu sesuatu yang dusta. Jadi kenapa mereka tidak menerima Islam? Ini sebenarnya persoalan. Akan kita tengok berada sebenarnya dalam ayat yang ke-33. Allah Ta'ala sifatkan mereka ni sebagai lillazi nastakbaru, mereka yang takabur, mereka yang engkar. Keegoan ini sebenarnya apabila dia telah membenam ke dalam jiwa, dia akan menyebabkan seseorang sukar untuk menerima kebenaran sekalipun barangkali perkara itu adalah benar. Sebagai contoh, seorang ayah yang berdialog dengan anak dia, kadang-kadang dia tahu anak dia betul, tapi takkan dia nak mengalah dengan anak dia. Macam tu kan. Kadang-kadang kita begitu juga. Dah dialog dengan anak, kita tahu dah anak kita betul, tetapi keegoan seseorang mungkin menjadi penghalang kepada mereka untuk menerima kebenaran. Begitulah Allah Ta'ala gambarkan pada hari akhirat, pada ayat yang ke-33, mereka nanti akan bertelagak. Golongan yang istikbar, yang ego ini akan menyalahkan kembali golongan-golongan yang menyangkakan diri mereka ini lemah. Akhirnya kebinasaan menimpa mereka keseluruhannya, hanya kerana semata-mata kerana keegoan dan tidak menerima kebenaran. Dan kita dapati banyak pengajaran yang menarik yang kita pelajari daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan tadi, pengalaman berdialog dengan golongan dakwah ini. Dan seterusnya kita akan masuk kepada halaman yang ke-433, yang mana kita akan bacakan sedikit ayat daripada ayat yang ke-47, yang mana Allah Ta'ala menceritakan sifat Rasulullah ini. Dia berdakwah kepada seluruh manusia, dan Rasulullah berdakwah adalah dengan penuh keikhlasan. Sama-sama kita bacakan ayat yang ke-47 bersama Ustaz Tarmizi kita.
Terima kasih Al-Fadhil Prof. Ahmadiyah Dr. Ahmad Sanusi, yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan. Janda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton My Quran Time yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, saya rasa begitu teruja dan rasa sangat bersyukur Al-Fadhil Prof dan Ustazah kerana rasa dapat bersama hari ini dengan Ustaz Ridwan yang sudah 100 lebih Ustaz yang menitipkan syahadah bersama dengan Ustaz. Allahu Akbar. Kan kaleng-kaleng tuan-tuan dan puan-puan. Ni kena belajar, ni kena follow, kena ikut juga ni usaha-usaha dakwah ataupun cara berinteraksi dengan non-muslim ni penting sangat Prof untuk kita sama-sama belajar insya-Allah. Jadi kita nak baca satu ayat di halaman yang ke-433, ayatnya iaitu ayat yang ke-47. Mari kita cuba bacaan mujawwad ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-47 Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, bayaran apa pun yang aku minta kepadamu maka itu adalah untuk kamu. Bayaranku hanyalah dari Allah dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Menarik perbincangan mengenai tentang ayat yang ke-47 ini seakan-akan menggambarkan ataupun memberikan petunjuk bahawa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penuh keikhlasan, tidak mengharapkan sebarang ganjaran. Tuan-puan tersasul sikit, tidak mengharapkan sebarang ganjaran. Dan ini menunjukkan kekuatan seorang dai ataupun pendakwah itu, bagaimana dia tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi di sini mungkin saya boleh, kalau saya minta Ustaz berkongsi sikit bagaimana reaksi. Mungkin sebab sebahagian pendakwah apabila mereka sampaikan dakwah kepada ahli keluarga ataupun kepada kawan-kawan non-muslim dan muslim sebagainya, mereka mungkin ada yang respon, alah engkau ni dakwah mungkin sebab ni, mungkin sebab engkau nak kahwin dengan orang Islam ke, ataupun mungkin sebab macam-macam sebenarnya sebab-sebab ini. Kalau berdasarkan pengalaman Ustaz sendiri, setelah hampir ataupun sekitar 100 orang yang menerima dakwah tersebut memeluk Islam, bagaimana reaksi mereka? Apa pengalaman Ustaz? Ada tak pengalaman-pengalaman yang ganas ke? Kalau katakan macam tu, kalau kita nak tengok sikit, kalau ada Ustaz boleh kongsikan bersama kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya daripada segi pengalaman tu yang ganas tu tidak ada sangatlah sebenarnya ya. Tapi dakwah ni dia sebenarnya dia bukan sahaja kita menyampaikan berapa orang yang disyahadahkan, tak. Tapi yang paling penting adalah selepas syahadah itu apa yang terjadi, bagaimana perjalanan. Sebab itu seperti biasa juga, kadang-kadang orang suka dengar ya, bagaimana macam kami ni muallaf, bagaimana kami memeluk agama Islam, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah apa yang kami lakukan selepas kami memeluk agama Islam kan. Jadi daripada segi pengalaman bersama menyantuni muallaf dan juga bersama non-muslim ya, salah satunya adalah kalau contoh Prof tanya tadi, yang ganas itu tidak sangat. Kenapa tidak ada? Sebab kaedah dakwah yang disampaikan. Sebab kita tidak bergaduh, kita tidak berhujah, kita tidak berdebat, tapi
hujah-hujah yang disampaikan itu setakat untuk menerangkan. Tapi sama ada yang mendengar itu dia hendak menerima ataupun dia tidak menerima, itu terpulang kepada dia. Kerana hidayah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menyampaikan dakwah itu sahaja. Jadi kalau kita lihat pada ayat 47 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dengan penuh keikhlasan. Selain pada penuh keikhlasan, Rasulullah menyampaikan dakwah dengan penuh kasih sayang. Jadi pandangan apa yang perlu ada kita sebagai seorang pendakwah ataupun sebagai seorang umat Islam apabila berhadapan dengan orang yang bukan Islam? Bagi saya yang pertama adalah rasa kasih dan sayang. Itu yang paling penting yang perlu kita ada. Kita membenci terhadap sifat kekufuran mereka, tetapi bukan kepada peribadi mereka. Bagaimana kita hendak menyampaikan dakwah jikalau dalam hati kita ini ada kebencian? Betul. Jadi kasih sayang itu yang boleh mempengaruhi orang lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, inilah dia orang yang benar-benar duduk dalam medannya, Ustaz Tarmizi. Orang yang memang berada dalam medannya. Bagaimana sebenarnya tidak mudah juga untuk kita berhadapan, berdialog dengan mereka, terutama kalau keluarga sendiri. Kalau saya ingat pengalaman saya duduk sekejap di UK dulu buat PhD di sana, ada satu rancangan mengenai tentang orang-orang yang memeluk Islam ini. Salah satunya dia bimbang kalau dia adalah seorang wanita dan dia peluk Islam, dan itu adalah satu perkara yang sangat ganjil kerana kalau Muslim di UK adalah seorang golongan yang minoriti lah. Jadi dia bimbang dengan keluarga boleh terima ke tak. Jadi yang awal-awal tu pakai tudung apa semua tu tidak ditekankan lagi. Maknanya diajarkan kepada golongan yang baru ini perkara-perkara yang asas sahaja dahulu. Maknanya sehinggalah mereka sendiri yang mempunyai jiwa yang kental dan menawarkan dirinya, boleh tak saya pakai tudung dan sebagainya. Sebenarnya dalam hadis ada. Dalam hadis, kalau siapa yang baca hadis 40, ada seorang rajulan, ada seorang lelaki yang datang berjumpa dengan Rasulullah. Dikatakan lelaki ini adalah sebenarnya seorang Arab Badawi ataupun utusan yang datang kepada Rasulullah. Maknanya dia baru mengenal Islam. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku hanya lakukan perkara fardu saja, salaitul faraidah, aku solat fardu saja dan aku puasa saja, wastahlaltul halal, aku buat perkara yang halal saja, aku tidak melakukan perkara yang haram, adkhulul jannah, boleh tak aku masuk syurga? Lalu Rasulullah kata boleh masuk syurga. Maknanya buat perkara yang basic sahaja dahulu. Untuk yang baru mengenal Islam, diajarkan perkara yang mudah. Jangan orang nak masuk Islam terus tanya, potong boleh potong? Potong terus. Masya-Allah. Yang ni ya, Prof, itu adalah kaedah hikmah dalam kita menyampaikan dakwah. Betul. Sebab kita tidak terlalu orang putih kata pushy. Sebab apa? Yang paling penting kita terapkan kepercayaan, akidah itu, tauhid itu. Tanam yang tu. Ya, tanam yang tu. Sebab saya percaya bahawa apabila iman masuk ke dalam hati seseorang tanpa kita suruh, dia akan buat. Masya-Allah. Masya-Allah. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, tuan-puan. Kita bersama dengan orang yang paling berkelayakan membincangkan dialog bagaimana mereka dengan kita dengan non-Muslim. Sebagaimana yang kita belajar daripada surah Saba ini, surah Saba adalah di antara surah yang diturunkan awal di Makkah, memberikan dialog yang sempurna kepada Quraisy. Kalau kamu Quraisy rasakan kamu mewah, kaum Saba juga mewah. Kaum terdahulu Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu adalah golongan yang mewah tetapi mereka beriman. Kaum Saba apabila mereka mewah tetapi tidak beriman, Allah Ta'ala mempunyai kuasa untuk menjatuhkan mereka, sebagaimana Allah Ta'ala mempunyai kuasa untuk membangkitkan juga mereka nanti pada hari kiamat. Kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Masya-Allah, rasa macam sekejap aja. Maknanya perbincangan kita banyak pengalaman ataupun perkongsian yang telah dikongsikan oleh Ustaz Ridwan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita pada hari ini, tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, bagi memberkati mengakhiri pengajian kita pada hari ini. Saya mempersilakan Ustaz Tarmizi kita untuk membacakan doa. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua ibu ayah kami dan juga ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, minat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran teman hidup kami, jadikan Al-Quran sahabat baik akrab kami ya Allah, memandu kehidupan kami ya Rahman, menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan patuh kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima pengajian kita pada hari ini, bacaan kita, pendengaran kita, dan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak terus suburkan dakwah dan suburkan Al-Quran dalam masyarakat kita. Tentunya kita nak mengajak semua sekali tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama dalam tabung wakaf Al-Quran, tabung gerakan Al-Quran, wakaf dan tabung gerakan Al-Quran, infak dan wakaf ummah. Mudah-mudahan dengannya demikian kita dapat menyuburkan Al-Quran dalam masyarakat kita dan juga dapat kita memohon redha dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengambil kesempatan ni nak ucapkan jazakumullah khair jazak kepada bahagia Prof Madya, Dr. Ahmad Sanusi, dan juga tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan yang berkunjung ke terletak My Quran Time. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama, insya-Allah akan datang kita singgah lagi, jemput lagi untuk bersama insya-Allah. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi, dan pastinya besok kita akan terus dalam halaman yang berikutnya, pastinya dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.